Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Pada hari ini, pendidikan jasmani tingkatan 2. Tajuk pada hari ini adalah penyakit. Okey. Penyakit lah. Banyak penyakit yang kita terlibat ataupun di dunia ni, tapi hari ini kita nak tengok penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular. Okey. So kita akan tengok. Okey. Okay, yang pertama sekali, standard pembelajaran adalah membincangkan penyakit tidak berjangkit. Kategorinya adalah penyakit yang tidak berjangkit. Okay. Iaitu diabetes, hipertensi, penyakit kardiovaskular dan penyakit respiratory kronik. Kita akan tengok satu persatu apakah jenis-jenis penyakitnya itu. Yang kedua adalah mengaplikasi cara mencegah diabetes, hipertensi, penyakit kardiovaskular, penyakit respiratory kronik, dan yang ketiga adalah menilai akibat jika tidak mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, itu yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. Seterusnya kita akan tengok penyataan-penyataan sini sebentar. Okey, penyakit adalah ataupun penyakit merupakan keadaan tidak normal yang menyebabkan penghidapnya tidak dapat memberi tumpuan dalam menjalani kehidupan seharian. Okey. Sakit ni maksudnya adalah something problem yang berlaku pula ya. Yang menyebabkan tumpuan ataupun kita sukar untuk menjalani kehidupan seharian. Okey. Okey, penyakit boleh diklasifikasikan kepada penyakit berjangkit dan juga penyakit tidak berjangkit. Okey. Unit ini beri penekanan kepada penyakit tidak berjangkit seperti hipertensi sini, diabetes, penyakit kardiovaskular dan juga respiratory kronik. Itu adalah penyakit-penyakit yang terlibat lah. Okey, seterusnya kita akan tengok apakah itu maksud di sebelah sini. Ada satu perkataan kecil, respiratory kronik. Respiratory kronik ini bermaksud kesukaran untuk bernafas. Okey, ada kesukaran untuk bernafas lah. Okey, seterusnya kita akan pergi lagi lebih lanjut. Kita akan tengok satu persatu penyakit berjangkit dan juga penyakit tidak berjangkit. Okey. Perempuan kita adalah penyakit yang tidak berjangkit. Okey. Kita tengok penyakit terbahagi kepada dua sini. Kita akan tengok. Okey, penyakit terbahagi kepada dua, penyakit berjangkit satu. Okey, dekat sini dia dah tulis penyakit berjangkit dekat sini. Satu lagi penyakit tidak berjangkit. Okey. So sekarang ni penumpuan kita hanya menumpukan kepada penyakit tidak berjangkit. Okey. Penyakit berjangkit maksudnya boleh merebak daripada seorang individu kepada seorang individu yang lain. Sekarang ni macam virus tu kan, virus COVID-19 tu, dia boleh berjangkit daripada individu kepada individu yang lain. Penyakit tidak berjangkit ni tidak merebak. Okey, merupakan penyakit kronik yang tidak boleh disebarkan kepada orang lain. Okey, kita akan tengok penyakit kronik yang tidak disebarkan kepada orang lain lah. Maksudnya kita sendiri yang kena. Okey, yang pertama sekali, diabetes. Ini kita akan tengok satu persatu. Diabetes ni apa? Diabetes ni biasa kalau orang panggil, diabetes ni adalah kencing manis. Okey. Berlaku apabila paras gula tinggi di dalam darah, pengeluaran hormon insulin oleh pankreas tidak mencukupi untuk menampung kandungan gula dalam darah. Itu adalah penyakit diabetes. Okey. Pengeluaran hormon insulin tidak mencukupi untuk menampung kandungan gula. Dia nak proses tu gula tu, kalau kita minum terlalu banyak tu, nak proses balik tak mampu. So itu yang jadikan dia diabetes. Okey. Gejala dia, kita tengok gejala dia. Gejala diabetes ni biasanya kerap berasa dahaga, asyik haus saja. Okey, dia akan asyik haus saja. Ini dahaga, cepat letih. Okey. Berat susut. Ini memang betul. Kita akan nampak kalau orang tu, kita dapat detect dengan mudah lah.
Kalau orang tu tiba-tiba beratnya turun secara mendadak, itu maksudnya ada tanda-tanda kencing manis tu. Kerap membuang air kecil, mudah terkena jangkitan kulit, luka lambat sembuh, betul, lambat sembuh. Kalau luka yang kronik tu hingga boleh menyebabkan kaki boleh dipotong lah kalau kita dah tak boleh, kita lambat untuk menerima rawatan. Penglihatan jadi kabur, otot lemah, gatal-gatal di bahagian kemaluan. Okey, itu adalah gejala bagi penyakit diabetes. So kita tengok penyakit kardiovaskular. Okey, penyakit kardiovaskular, kardiovaskular ni berlaku apabila otot jantung tidak dapat bekalan darah yang mencukupi disebabkan oleh saluran darah yang sempit dan tersumbat. Okey, bekalan darah tu tak cukup. Untuk kita bekalkan ataupun nak dipam tu, darah tu yang ada oksigen, tak ada oksigen tu dia tak cukup. Atau disebabkan oleh saluran darah yang tersumbat. Itu sangat-sangat berbahaya. Kalau tersumbat tu sangat-sangat berbahaya. Penyakit kardiovaskular ni berkaitan jantung dan juga pernafasan. Okey, gejala dia kerap sakit pada bahagian dada. Okey, kerap berdebar-debar. Mudah berasa cemas, hilang selera makan, mudah berpeluh dengan banyak, kerap lelah dan juga sesak nafas. Okey. Ini adalah contoh-contoh penyakit kronik yang biasa, sebenarnya biasa berlaku pada rakyat Malaysia ni. Ada perasaan yang tinggi penyakit-penyakit tidak berjangkit ni. Hipertensi. Okey, seterusnya adalah hipertensi. Hipertensi ini biasanya kita bagi tahu dia ataupun kita kenali dia sebagai darah tinggi lah. Okey, bacaannya, kalau bacaannya lebih daripada ini, bacaan ini, maksudnya seseorang itu mengalami hipertensi. Okey, kita tengok apakah gejala hipertensi. Sakit kepala dan berdenyut-denyut di bahagian belakang kepala, kerap berasa kebas di leher, mudah marah, sukar untuk tidur, cepat lelah, sesak napas serta sering gelisah. Itu gejala hipertensi. Hipertensi ni memang berdebar-debar kalau ni tu. Sakit kepala sebab kita darah tu dia tinggi, dia pam dengan sangat-sangat laju. Penyakit respiratory chronic. Ini ada salah satu penyakit ini disebabkan oleh terdapat penyempitan dan keradangan pada saluran pernafasan. Ini biasanya berlaku sesuatu pada paru-paru. Okey. Gejalanya adalah batuk berkahak yang berpanjangan, nafas berbunyi, sesak nafas terutama pada waktu pagi, sesak nafas ketika melakukan aktiviti, simptom kegagalan paru-paru berfungsi, jantung bengkak dan kaki bengkak. Ini adalah penyakit respiratory kronik. Okay, biasanya apakah saranan-saranan doktor ataupun apa yang boleh kita buat untuk mencegah penyakit tidak berjangkit ni lah. Yang pertama sekali adalah cara mencegah penyakit tidak berjangkit ni lah bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu melebihi 30 minit setiap satu sesi. Tidak merokok. Ni yang paling penting ni. Tidak merokok dan mengambil alkohol. Tadi bersenam. Elakkan terlampau stres. Okay. Periksa gula dan kolesterol dalam darah. Kekalkan berat badan unggul. Berat badan kena unggul lah, BMI kena cantik. Mengamalkan pemakanan seimbang. Dan juga lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Okay, selalulah keraplah. Dan kalau sakit keraplah kita pergi ke klinik. Jangan malu-malu supaya kita dapat mencegah penyakit ni daripada awal. Kalau dah kronik baru kita nak cegah, amat-amat sukar untuk kita ubati. So kita tengok satu kempen ini yang dia ada di sekolah adalah Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sekolah Liu telah mengadakan kempen kesihatan bagi meningkatkan kesedaran murid tentang penyakit tidak berjangkit. Murid-murid sangat digalakkan menjaga kesihatan diri dan mengamalkan gaya hidup sihat. Okey. Berat badan kamu ideal, berat
Tetapi tidak semestinya kamu tidak berisiko mendapat penyakit tidak berjangkit. Berat badan dia memang ideal, mungkin BMI dia cantik, tapi pemakanan dia suka. Jadi pemakanan dia teruk sikit. Jadi kalau pemakanan teruk, sudah berlakunya kencing manis mungkin, ataupun kolesterolnya tinggi. Jadi macam tu, walaupun berat badan dia okey, tak semestinya dia tak dapat penyakit. Bacaan tekanan darah kamu tinggi daripada paras normal, kamu berisiko mendapat hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Ini bila bacaan darah tu, tengok-tengok, alamak, tinggi bacaannya, tekanannya tinggi. Jadi dia kata mulai hari ini saya perlu mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Betul, gaya hidup yang lebih sihat perlu diamalkan oleh semua orang, bukan para atlet ataupun orang-orang yang sakit saja. Semua orang sekali perlu jaga ataupun mengamalkan pemakanan yang sihat. Merokok boleh menyebabkan kamu berisiko menghadapi penyakit respiratory kronik. Ini merokok adalah paling kata penyebab utama sekali segala penyakit ni mungkin bila berlaku. Sebabnya penyakit respiratory ini memerlukan memerlukan paru-paru yang sihat. Respiratory ini berkaitan dengan jantung dan juga paru-paru. Kalau tak sihat, jadi sukar untuk kita bernafas. Terima kasih atas nasihat yang diberikan. Nurse cantik. Okey, bagaimanakah cara membuat ujian saringan diabetes? Kencing manis tadi macam mana? Anda boleh membuat ujian pemeriksaan glukosa darah rawak dengan cara mengambil sedikit darah di ujung jari. Dia boleh dilakukan bila-bila masa saja mengikut keselesaan anda. Okey, boleh cek darah tu, dia boleh cek. Adakah saya menghidap diabetes? Sekiranya pemeriksaan glukosa darah adalah 6, lebih besar daripada 6, ujian darah selanjutnya diperlukan. Okey, try lah. Di manakah hospital saya boleh membuat ujian untuk diabetes? Hospital, klinik kerajaan, swasta, makmal perubatan atau patologi swasta. Sekarang dah cek sendiri boleh, boleh beli alat tu dalam Shopee. Semua kita nak pastikan dia accurate ataupun kejituannya tinggi. Itu je. Apakah yang harus saya buat jika paras glukosa darah saya tinggi? Anda perlu merujuk doktor atau pergi ke klinik kerajaan atau swasta yang berhampiran. Ujian pengesahan seterusnya akan dijalankan. Okey. Pencegahan awal lagi baik, sangat-sangat baik kalau pencegahan awal. Okey, kita tengok amalan gaya hidup sihat. Okey, lakukan pemeriksaan kesihatan anda sekiranya dia kata berat badan berlebihan, kena jumpa, mempunyai sejarah keluarga ni berat badan berlebihan, sejarah keluarga ada diabetes, tidak aktif, duduk saja main game je depan laptop ke apa ke, depan handset mempunyai tahap kolesterol yang tinggi. Ni kalau pemandangan berminyak lebih, luka yang sukar sembuh, kerap dahaga, sering membuang air kecil pada waktu malam, gatal atau mentempat jangkitan kuman pada kemaluan. Ini kena segera pergilah. Okay. Ataupun mempunyai tekanan darah tinggi lebih daripada 140, 90 atau lebih kata. Okay. Ini sangat bahayalah. Apakah akibat jika kita tidak mengamalkan gaya hidup sihat? Jika tidak mengamalkan gaya hidup sihat, kita akan terdedah kepada pelbagai masalah kesihatan. Kita berisiko mendapat penyakit tidak berjangkit. Ya, betul, itulah jawapannya. Anda juga boleh mengidap diabetes tanpa sebarang gejala. Oleh itu, jangan bergantung kepada gejala sahaja untuk mengetahui anda adalah mengidap diabetes. Sebaliknya, jalankan ujian di klinik kesihatan berdekatan untuk memastikannya. Okey, itu. Okey, itu saja daripada saya untuk pendidikan jasmani tingkatan 2 pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di kelas yang akan datang. PDPR lama lagi. Okey, sekian, terima kasih.